Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Amirul Hakim bin Said, pemegang nombor matriks D2022110339. Saya merupakan pelajar daripada Fakulti Bahasa dan Komunikasi yang mengambil program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian. Ini merupakan buku yang telah saya gunakan untuk saya melengkapkan hasil penulisan ilmiah saya ataupun tugasan yang telah diberikan. Jadi buku ini berjudul Isu dan Undang-Undang Alam Sekitar di Malaysia. Penulis buku ini adalah Syamsuddin Suhur, di mana Syamsuddin Suhur ini beliau merupakan seorang graduan daripada Fakulti Undang-Undang yang merupakan seorang penuntut di Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi. Penerbit bagi buku ini adalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Kemudian buku ini merupakan cetakan pertama, iaitu edisi yang pertama, dan sehingga tahun ini masih tiada lagi edisi yang kedua. Saya telah mendapatkan buku ini daripada Perpustakaan Tuanku Bainon yang terletak di kampus lama Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan sedikit sebanyak tentang buku ini. Buku ini mempunyai sebanyak 398 halaman bercetak, tidak termasuk muka depan dan muka belakang dan juga isi kandungan. 398 muka surat tersebut adalah isi yang ditulis sahaja. Dan buku ini mempunyai sebanyak 13 bab, di mana bab pertama sehingga bab keempat di dalam buku ini penulis telah menceritakan tentang pengenalan terhadap undang-undang di Malaysia. Dalam bab 1 sehingga 4 ini, penulis telah menceritakan apakah itu undang-undang, bagaimanakah undang-undang digubal, dibuat, dan siapakah yang menggubal undang-undang. Kemudian dalam bab 1 hingga 4 ini juga penulis telah menceritakan tentang sistem-sistem kehakiman yang terdapat di Malaysia, dan khususnya terhadap undang-undang yang terlibat dengan alam sekitar di Malaysia. Satu akta yang telah dihuraikan oleh penulis adalah tentang Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Seterusnya, untuk bab 5 sehingga bab 10 pula, penulis telah menceritakan secara terperinci mengikut jenis-jenis pencemaran yang ada di Malaysia, di mana salah satunya adalah tentang pencemaran udara untuk bab 5, dan bab 6 tentang pencemaran air, bab 7 tentang pencemaran tanah tanih, dan seterusnya pencemaran bahan buangan dan lain-lain lagi lah. Dan dalam bab kelima-lima bab ini yang penulis gunakan untuk menceritakan tentang pencemaran, penulis telah menyelitkan ataupun telah memberikan takrifan ataupun juga definisi bagi setiap jenis pencemaran. Dan selain daripada itu, penulis juga telah menceritakan tentang tahap-tahap pencemaran itu, di mana seperti pencemaran udara, penulis telah menceritakan apakah tahap-tahap pencemaran yang ada, ataupun tahap pencemaran bunyi, mana dia punya paras tahap tu. Kemudian penulis juga telah menceritakan punca ataupun faktor-faktor yang boleh membawa kepada berlakunya jenis-jenis pencemaran yang terkandung di dalam buku ini. Dan selain daripada itu, buku ini juga telah menceritakan tentang peruntukan yang telah diberikan oleh kerajaan mengikut jenis-jenis pencemaran yang ada, di mana kita juga sedia tahu bahawa peranan pihak kerajaan adalah yang paling besar dalam mengatasi masalah alam sekitar di negara ini. Kemudian, untuk bab 11 pula, penulis telah menceritakan tentang penilaian kesan terhadap alam sekitar, di mana bab 5 ke 10 tadi, buku ini telah menceritakan tentang jenis-jenis pencemaran yang ada ataupun punca yang berlaku. Kemudian untuk bab 11 ini pula, penulis telah mengumpulkan kesan-kesan daripada pencemaran tersebut terhadap alam sekitar. Dan dalam bab ini juga terdapat satu laporan bertulis di mana penulis telah menghuraikan dengan lebih lanjut, di mana pembaca ataupun saya sendiri boleh lihat sebenarnya terdapat banyak sangat kesan yang alam sekitar kita boleh dapati daripada masalah pencemaran ini.
Kemudian untuk bab yang ke-12 dan juga bab 13, untuk bab 12 ini penulis telah menceritakan tentang perundangan dan perlindungan terhadap tumbuh-tumbuhan, di mana dalam bab 12 ini buku ini menceritakan tentang segala jenis undang-undang yang telah digubal yang berkait dengan tumbuh-tumbuhan. Manakala untuk bab 13 pula penulis telah menceritakan perkara yang sama, iaitu perundangan dan perlindungan, tetapi penulis hanya memfokuskan kepada hidupan liar, di mana bab 12 menceritakan tentang tumbuh-tumbuhan, tetapi bab 13 menceritakan tentang hidupan liar. Jadi secara ringkasnya, buku ini telah menjelaskan tentang perundangan-perundangan alam sekitar di Malaysia secara padat dan ringkas. Dan buku ini juga telah melakarkan sejarah perkembangan undang-undang yang ada di Malaysia, khususnya yang berkaitan dengan alam sekitar. Dan penulisan buku ini juga telah memberikan fahaman kepada saya ataupun kepada pembaca bagaimana gerak tindakan perundangan dilaksanakan ketika timbulnya sebarang isu ataupun masalah yang berkaitan dengan alam sekitar di Malaysia. Dan perkara ini dapat dilihat melalui peruntukan-peruntukan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan ataupun pihak-pihak NGO dan juga pihak masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pencemaran di Malaysia adalah sangat tidak boleh dinafikan kerana negara Malaysia mempunyai penduduk yang ramai dan tetapi tidak ramai penduduk yang sedar ataupun mengambil berat tentang isu pencemaran alam sekitar di negara ini. Dan dalam membicarakan undang-undang, buku ini juga telah menyentuh perundangan alam sekitar sehingga penghujung tahun 2012 di Malaysia sahaja. Hal ini adalah kerana daripada cetakan buku ini, selepas tahun 2012 masih tiada lagi penggubalan undang-undang baharu yang melibatkan dengan alam sekitar, ataupun masih lagi tiada undang-undang yang dipinda yang melibatkan alam sekitar. Jadi sekian sahaja ringkasan ataupun ulasan mengenai sedikit tentang buku ini yang telah saya gunakan ini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.